Ada dua cerita yang menjadi pengajaran kita, mungkin kalau anda berada dalam bidang servis, especially doktor. Okey, satu hari anak saya demam. So, kami pun bawalah dia pergi ke satu klinik lah. Dipendekkan cerita, dia punya panas dia dalam 40 degrees, panas lah. So, the doctor itself advise untuk buat saliva test. Nak tahu mungkin ada influenza ke ataupun apa-apalah kan. So, bila buat saliva test, negatif. Dan kemudian the doctor itself advise untuk buat cek darah. Sebab mungkin ada denggi ke ataupun something yang berkaitan dengan darah kan. So, dipendekkan cerita, bila doktor ni decide, dia kata, okay, kita test darah lah. So, kami pun kata, okay doktor. Lalu dia pun ring the bell. Ting ting. Ring the bell tu untuk panggil nurse lah. So, nurse pun datang. Bila nurse datang, anak saya duduk dekat tepi doktor ni. So, nurse tu pun kata, tangan. Tapi sebelum tu, doktor beritahu lah, okay nurse, ni ambil darah So, nurse tu pun datang dekat anak saya. Tangan, mana tangan? So, anak saya yang demam ni pun, dia macam, tiba-tiba. Tak ada, hi adik, kenapa? How are you doing? So, masa tu, dia hanya bercakap dan dia secara mengejut kata, mana tangan? Sambil dia pegang tangan anak saya. Dah lah budak tu demam, terkejut budak tu. So, apa lagi tuan dan puan? Anak saya pun, wah. Dan, nak ambil darah masa tu, it takes time. Saya pun, ya Allah, kesiannya lah budak ni. But then, apa yang saya boleh pelajari, tuan dan puan, cara sebenarnya kita nak handle passion, especially kan, sangat penting. Sebab, kata-kata kita mungkin akan reduce the pain ataupun kata-kata kita juga mungkin akan increase the pain. So, itu adalah cerita pertama. Cerita kedua, sama juga, yang ni doktor gigi. Ni saya nak declare lah. Sebab apa? Ini adalah contoh yang baik kan. So, masa tu anak saya ada masalah gigi lah. So, kami pun pergi ke My Dental Care, Cawangan Shah Alam masa tu. So, masa tu doktor yang merawat anak saya, nama dia Dr. Said. Saya masih ingat lagi, Dr. Said ni tinggi, orangnya baik, orangnya. So, kemudian, masa anak saya dah masuk, ialah budak, that was the first time, that was the first experience yang dia handle dengan dentist ataupun berhadapan dengan dentist. And usually budak-budak ni dia ada satu trauma tau. Sakit gigi kan. So masa tu saya pun kata, boleh kan ni doktor handle ni, Dr. Said handle ni kan. Dan tuan dan puan, masa anak saya duduk dekat bangku dentist tu kan, so Dr. Said pun tanya, "Hai Ratu, how are you doing?" "Okay doktor." Dan diorang pun berbual-bual. Dan kemudian anak saya pun kata, "Oh takutlah doktor, risaulah, sakit tak?" Taklah. Sambil berborak, sambil bercerita, doktor pun kata, It's really nice. How's your school So doktor tu berborak dengan senyum, dengan low tone of voice, dengan lembut dan cabut gigi. Dan the best part, masa gigi anak saya tercabut ni, anak saya pun tak sedar gigi dia dah tercabut. Lepas tu doktor saya kata, "Okay Dan." Anak saya pun terkejut, dah Dan ke doktor?" "Yes Dan." Saya pun kata, "Wih, bagus ya doktor." So, apa yang kita pelajari daripada Dr. Said, daripada MDC Shah Alam ni kan, pemilihan kata-kata, cara beliau melayan customer akan reduce ataupun telah reduce the pain. Dan daripada situlah anak saya, kalau sakit gigi saja, mesti akan pergi ke My Dental Care Shah Alam. Asal sakit gigi saja, mesti akan teringat Dr. Said. Jadi tuan dan puan, ada dua cerita yang menjadi pengajaran kita, mungkin kalau anda berada dalam bidang servis, especially doktor. Sebenarnya, cara kita treat customer, especially dalam konteks how do we communicate with them, akan menentukan sama ada the pain is decreasing or you increase the pain. So, tuan dan puan, saya nak tanya dengan anda semua, pernah tak anda jumpa orang-orang macam Dr. Said? Kalau pernah, boleh komen. Pernah.